Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua kepada followers Little Abqari, Facebook Little Abqari yang terdiri daripada para ibu bapa dan juga ramai juga daripada pengusaha-pengusaha tadika dan taska juga mengikuti perkembangan, sebab kita sering mengadakan FB Live, berkongsi tips dan juga panduan serta perkara-perkara yang sangat bermanfaat untuk kita semua, terutamanya kepada ibu bapa yang ada di luar sana. Jadi bulan Ramadan akan menjengah tidak lama lagi. Jadi pada malam ini untuk segmen Check-in Firdausi yang terakhir sebelum kita melangkah ke bulan Ramadan, kami sangat berbesar hati kerana bersama-sama kita di dalam segmen pada malam ini ialah yang berbahagia Ustaz Hasri bin Harun daripada Universiti Selangor. Beliau merupakan pengarah Institut Maqasid Syariah Jabatan Kecemerlangan Universiti Selangor, dia di Cawangan Shah Alam, dan juga beliau juga merupakan pengerusi Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita bersama dengan Ustaz Hasri bin Harun ya. Jadi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Hasri kita merupakan pengarah Institut Maqasid Syariah Pusat Kecemerlangan UNISEL Shah Alam dan juga merupakan pengerusi Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang. Kalau boleh sebelum kita masuk pada topik kita hari ini, iaitu tajuknya melatih anak-anak berpuasa di awal usia, boleh ke Ustaz kongsikan sedikit tentang Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Alif yang sudi menjemput saya dalam program pada malam ini. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih dan juga kepada semua penonton yang mengikuti FB Live Little Abqari ini. InsyaAllah pertemuan pertama kita dalam sesi ini akan memberi manfaat. Sedikit perkongsian lah yang diminta oleh Cikgu Alif tadi tentang pertubuhan ini ya. Sebenarnya masih terlalu baru, memang baby lagi ni sebenarnya Cikgu. Kita punya pertubuhan ini, nama pun agak berat nak disebut itu, pemberdayaan ya. Kita mengambil inisiatif di kalangan bapa-bapa muda lah, nak kata muda tu tak muda sangat ya. Tapi muda juga lah, boleh lah tu ya. Di kalangan beberapa kumpulan yang kita ambil inisiatif kerana sejak beberapa tahun kebelakangan ni kita banyak terlibat dengan program-program sosial dan masyarakat. Terutama sekali dalam kita mendepani digital era ini. Ya, hari ini orang bercakap tentang teknologi. Jadi kita tubuhkan satu NGO kecil ya. Walaupun kecil tapi semangat kita sangat besar. Kita sebutkan sebagai Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang. Maksudnya ialah kita bukanlah maknanya bila kita lihat cabaran-cabaran dalam kekeluargaan pada hari ini, yang lebih penting adalah macam mana kita nak empower. Dalam bahasa Inggeris dikata empowerment. Mana di kalangan bapa-bapa yang ada di luar sana lah, termasuk saya sendiri. Kita ada anak-anak ini, maknanya macam mana kita nak mempertingkatkan lagi kemahiran-kemahiran kita sebagai bapa dalam keluarga. Dan saya percaya bahawa kalau kita nak bicara tentang peranan bapa ini, semua sedia maklum kita sebagai ketua keluarga, sudah tentulah kita mesti mempunyai kekuatan dalaman, luaran dan sebagainya. Macam mana kita nak menjadi role model dalam keluarga kita khususnya. Jadi sebab itu kita letakkan istilah empower, pemberdayaan bapa penyayang. Jadi ini satu hasrat yang kami lakukan, memberikan latihan, memberikan cadangan kami ialah untuk memberikan kemahiran-kemahiran, berkongsi pengalaman dengan bapa-bapa kita yang muda-muda ni khususnya untuk kita melahirkan anak-anak kita yang benar-benar berjaya lah ya. Kerana Cikgu Alif ya, kita tahu bahawa pendidikan anak-anak ini tak sama ya dulu dan sekarang. Jadi jangan kita anggap bahawa kita dah jadi bapa puluhan tahun ni pandai, tidak ya. Kerana perubahan zaman itu berlaku dari semasa ke semasa, sudah tentu kita perlukan ilmu yang pelbagai ya, yang sesuai.
Kadang-kadang anak-anak kita pun memang mereka dengan zaman mereka ni kadang jauh daripada apa yang kita sangkakan. Jadi sebab itu empowerment ini penting. Ya, jadi kadang-kadang inilah hasrat kami sebagai pertubuhan baru. Kita percaya bahawa memang ada peranan yang diambil oleh pihak-pihak lain, tetapi ini sebagai tambahan lah, ya, sebagai satu usaha baru kita nak memberikan kekuatan kepada golongan lelaki lah kita kata, ya, terutama sekali bapa-bapa yang ada di luar sana. Itulah sedikit cikgu tentang latar belakang. Jadi dia pemberdayaan dengan pembudayaan ni tak sama, ya, dia bukan pembudayaan. Berbeza. Budaya maksudnya satu culture, ya. Pemberdayaan ni makna enhancement, lebih kurang lah, ya. Meningkatkan lagi, ya. Itu penting sebab dalam penelitian dan juga pemerhatian kami beberapa, yalah, saya sebagai pensyarah, saya juga banyak bertemu dengan masyarakat, pelajar-pelajar dan juga program-program kemasyarakatan. Dilihat bahawa antara banyak masalah timbul adalah kerana struktur kepimpinan keluarga itu lemah, terutama bapa. Jadi itu satu benda yang sangat-sangat penting untuk kita sama-sama empower lah di kalangan bapa ini. Bukan tujuan untuk kita nak bersaing antara bapa dan ibu, tidak, untuk melengkapi, ya. Jadi itu lebih penting dalam segi kita untuk mendapatkan kekuatan dalam rumah tangga lah, ya. Betul. Jadi sangat usaha yang sangat baik. Jadi kepada para ibu bapa di luar sana, bolehlah follow Facebook Bapa Penyayang. Kalau mak-mak boleh masuk ke Facebook ni? Untuk keahlian kita hanya fokus lelaki lah, bapa-bapa sebenarnya, ya. Tapi untuk untuk Facebook boleh lah. Melihat, memberi pandangan, itu tak ada masalah, kan? Tak ada masalah. Tapi dari segi konteks keorganisasian itu anggotanya ialah bapa-bapa lah. Para bapa, jadi para bapa yang berminat bolehlah follow Facebook Bapa Penyayang, ya. Jadi untuk menyertai ataupun mengikuti perkembangan pertumbuhan pemberdayaan bapa penyayang. Okey, terima kasih Ustaz atas penerangan ataupun mukadimahnya. Kan kita mungkin para ibu bapa setengah-setengah kadang-kadang dia malu nak bertanya kan hal-hal mendidik anak kan. Selalunya nampak macam kaum ibu ni yang lebih ke depan kan. Jadi tahniah kepada Ustaz dan juga tim yang mewujudkan sebuah pertumbuhan ini. Jadi bapa-bapa yang segan bertanya ataupun ingin mempertingkatkan diri lagi atau menambah skill-skill untuk mendidik anak, membesarkan anak yang merupakan memang satu cabaran di era digital sekarang ni, bolehlah menyertai dan juga mengikuti perkembangan di Facebook Bapa Penyayang, ya. Okey, baik. Jadi kita terus kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu melatih anak-anak berpuasa di awal usia. Jadi mungkin sebelum kita pergi ke tips-tips melatih tu, mungkin Ustaz boleh kongsikan secara umum atau secara ringkas tentang pensyariatan puasa itu sendiri, mungkin dari segi hukum hakam ataupun sahabatannya. Mungkin sebagai manakah puasa dah dekat ni, kita recap balik lah benda kita dah belajar apa, dan anak-anak kita pun belajar di sekolah, tapi dah dekat ni mungkin kokoklah ada yang terlupa ke, ataupun kita refresh balik sebab kita tinggal beberapa hari saja lagi akan melangkah ke bulan Ramadan. Jadi saya serahkan kepada Ustaz. Falyatafadhal mashkura. Terima kasih Cikgu Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton, para ibu bapa, para guru, para asatizah yang menyaksikan program kita pada malam inilah. Alhamdulillah, saya sangat gembira dan bersyukur kepada Allah SWT kerana diberi kesempatan lah untuk bersama-sama berkongsi dengan yang menghadiri ataupun menyaksikan program kita pada malam ini. Jadi sebagaimana disebut oleh Cikgu Alif tadi, sedikit perkongsian saya lah berkenaan tentang pensyariatan puasa, ya. Saya percaya bahawa macam disebut Cikgu Alif tadi, kita nak recap balik, kita nak rehat balik apakah kesedaran dan kefahaman kita yang mana kita akan menghadapi bulan Ramadan insya-Allah dalam beberapa hari saja lagi insya-Allah, ya. Jadi sebagaimana kita sedia maklum tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa puasa ini ataupun dalam bahasa Arabnya saum, jadi semua kita tahu saum, puasa itu artinya dari segi bahasanya adalah menahan diri, ya, menahan diri daripada sesuatu, ya. Sama ada bentuk kata-kata ataupun makan sesuatu yang berarti kita menahan diri kita. Itu makna saum, puasa. Jadi puasa ini adalah suatu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini termasuk dalam antara rukun
iman kita ya, berpuasa di bulan Ramadan maknanya kita memberikan satu tanggungjawab yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Puasa ini suatu syariat yang telah berlaku lama dah, sejak kejadian manusia lagi sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi syariatnya berbeza. Ya, bagi orang Islam seperti kita, alhamdulillah puasa dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dengan kaedah-kaedah dan proses-proses yang kita lalui seperti mana pada hari inilah. Saya ingin mulakan perbincangan kita ini tentang puasa, tentang sejarah pensyariatan ini sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab-kitab sirah Nabi, para alim ulama menyebut bahawa puasa ni difardukan, puasa dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang kita lalui hari ini adalah puasa yang difardukan pada tahun kedua Hijrah ya. Jadi satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Ya, ini ayat biasalah, famous ya, bila mana datang bulan Ramadan maka kita sentiasa disebut oleh para asatizah kita tentang ayat ini ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kata orang-orang yang terdahulu daripada kamu. La'allakum tattaqun, yakni supaya mudah-mudahan kamu bertakwa. Ini satu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah amar ya. Maknanya benda tu kutiba alaikumussyam, diperintahkan ke atas kamu ya, diwajibkan ke atas kamu. Artinya perintah puasa ini adalah sesuatu perkara yang tidak boleh kita tinggalkan. Lagi mana ianya jatuh kepada golongan mukallaf seperti kita yang sihat, yang tidak ada masalah ya, yang kecuali yang mendapat keringanan atau rukhsah ya. Ini suatu perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang Allah turunkan kepada kita ini satu bulan yang sangat mulia tuan-tuan. Ya, bulan yang akan kita hadiri, insya-Allah akan kita temui beberapa hari lagi ini, bulan yang Allah turunkan pelbagai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita semua, saya, tuan-tuan, para guru, para ibu bapa yang menyaksikan rancangan ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan Allah akan memanjangkan umur kita dan sempat untuk kita memasuki bulan Ramadan yang akan datang insya-Allah beberapa hari lagi. Kerana apa tuan-tuan dan muslimin dan rahmati Allah sekalian, bulan puasa ini bulan yang kita katakan suatu perintah Allah yang merupakan suatu perkara yang sangat penting. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berpuasa ini, puasa ini milik Allah. Ya, jadi kita berpuasa artinya kita menahan diri kita daripada berkata-kata, makan minum ya, kerana ini suatu bukti keikhlasan dan juga pembuktian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menurunkan puasa kepada kita? Di sinilah ya kita diperlihatkan sejauh mana keikhlasan dan kejujuran kita dalam kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tuan-tuan ya, kita puasa dah berpuluh tahun ini, apakah benar kita puasa? Ya. Itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah suatu perintah yang menunjukkan pembuktian kita kepada Allah. Sebab itulah puasa yang kita lakukan ini, saudara-saudari dan penonton sekalian, sangat-sangat penting, di mana kejujuran itulah yang menentukan kebaikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita puasa dalam bulan Ramadan lah khususnya ya. Tidak siapa pun tahu kita puasa atau tidak. Isteri kita ke, anak kita ke, majikan kita ke, siapa pun tidak tahu. Kita boleh kata kita puasa, tapi mana tahu di belakang-belakang kita tak puasa. Siapa pun tidak tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan suatu bukti ya, kalau kita benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, artinya kita menjadi seorang muslim atau orang beriman yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kesempatan pendek ini saudara-saudari, kerana kita nak berbincang, buat mentalaah balik tentang perkara-perkara yang penting dalam hidup kita ini, ialah tentang bagaimana kepentingan puasa dalam hidup kita. Maka sebab itulah dalam mana-mana perbincangan tentang puasa ini kita akan tengok balik apakah syarat-syaratnya ya, apakah hukumnya ya, apakah perkara yang sah dan batal dalam puasa. Ini penting. Ya, kadang-kadang kita tak ambil kisah sangat ya. Apakah syarat wajib puasa sebagai contoh tu? Sikit ya Cikgu Alif ya. Mungkin ini sebagai satu keperluan untuk kita buat ulangan. Ya.
Antaranya apakah syarat wajib puasa ini? Pertama ialah beragama Islam. Di wajib puasa ni kita kerana kita beragama Islam. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita wajib berpuasa. Ini syarat wajib yang pertama. Yang kedua, baligh. Ya, telah capai umur dewasa. Ni hari ni kita nak tengok bicara tentang anak-anak kita macam mana. Apakah wajib mereka puasa atau tidak? Ini kita akan bincang sekejap lagi. Ya, telah capai umur dewasa. Ketiganya, berakal. Alhamdulillah. Semuanya waras lagi lah ya. Tak ada yang mabuk-mabuk ke ataupun apa. Jadi kita semua alhamdulillah waras, tahu baik buruk, mana halal mana haram sebagainya. Tidak, maknanya mamai dan sebagainya. Akal kita masih waras. Dan juga sihat tubuh badan kita, dan juga kita tidak musafir. Jadi maknanya kalau kita musafir ada keringanan yang diberikan oleh agama kepada kita. Itu syarat wajib puasa, saudara. Apakah syarat sah puasa? Ada juga. Ini kita buat laju-laju sikit lah tuan-tuan ya. Saya percaya bahawa tuan-tuan semua pun bukannya tak tahu. Ini kita sekadar melihat saja ya. Beragama Islam. Syarat sah puasa beragama Islam. Kedua, berakal. Ketiganya tidak dalam haid, nifas atau wiladah. Melahirkan anak. Bagi kaum wanita lah khususnya. Kita lelaki tidaklah ya. Dan juga syarat sah puasa antaranya ialah hari yang sah berpuasa itu. Jadi maknanya kita insya-Allah dalam beberapa hari lagi kita akan berpuasa. Maknanya yang sah, yang telah ditetapkan. Jangan kata-kata kita puasa bulan Ramadan tidak mengikut tempoh yang telah pun ditetapkan oleh ulil amri kita ataupun pihak yang menentukan. Jadi ini antara syarat wajib dan syarat sah. Banyak lagi Cikgu Alif kalau kita lihat, merujuk balik kitab buku yang ni tentang perkara-perkaranya. Kalau kita kata sedikit lagi lah tentang perkara-perkara yang sunat puasa, contohnya bersahur walaupun sedikit, bersantur. Betul. Antara supaya sunat berpuasa juga ialah melambatkan bersahur. Itu perkara sunat ya. Ada orang kadang-kadang cikgu maknanya bersahur ni pukul 12. Ini satu perkara yang trend anak-anak muda kita ya. Dia tak nak bangun, dia bersahur pukul 12 tengah malam. Jadi dia tak bangun sahur. Jadi salah konsep tu. Ya, sahur ni bukan maknanya kita makan. Bangun itu konsepnya. Bangun, kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Niat kita kerana bersahur itu satu perkara yang sangat ganjarnya sangat besar. Makan itu sebagai tambahan ya, sebagai untuk fizikal kita sahaja. Kemudian segera berbuka. Maknanya segera berbuka. Alah, aku kuat, tak kisahlah. Nanti berbuka lepas isyak tak apa. Tak. Segera berbuka mengikut masa yang telah ditetapkan ya. Maksudnya waktu maghrib itu sendiri. Mendahulukan berbuka daripada sembahyang maghrib. Ya, nak sembahyang dululah. Nak berbuka kemudian tak apa. Aku okey lagi. Tu salah tu. Walaupun tidaklah berbatal puasanya, tapi ini sunat. Ya, sunat. Berbuka dengan buah tamar ataupun setengah ulama kata yang manis-manis. Ya. Jika tidak ada, alhamdulillah cukup dengan air. Dan yang ketiga, membaca doa ketika berbuka puasa. Jadi banyak lagi perkara-perkara tuan-tuan, para asatizah sekalian, guru-guru yang di luar sana yang boleh kita rujuk buku-buku tentang proses-proses ataupun perkara-perkara penting dalam kita nak melaksanakan perintah-perintah puasa. Cuma apa yang saya nak nasihatkan kepada diri saya dan tamu sekalian, sebelum kita ada beberapa hari lagi ni ya, dah belum puasa, mari sama-sama kita buka buku. Ya, buka buku, mentelaah balik, tengok balik ya. Apakah perkara-perkara yang kita mungkin tak terlupa, yang kita tak ingat barangkali. Termasuk saya tuan-tuan ya. Kalau saya ni bukan tak tahu, cuma tak buat. Kan? Kita ni kadang-kadang ada perkara kita orang tengok tahun lepas apa yang kita tak buat. Jadi kita perbaiki daripada masa ke semasa. Itu penting. Terutama sekali ibu bapa, macam mana kita nak mendidik anak-anak kita berpuasa. Ini perkara penting. Mereka ni akan melihat cara bagaimana kita berpuasa. Barulah anak-anak nanti akan melihat dan mencontohi kita. Kalau kita pun main-main ringkas je, ala kadar saja dalam puasa ini, anak-anak kita macam tu lah tuan-tuan. Percayalah ya. Jadi penting untuk sama-sama kita membuat muhasabah balik, kita mentelaah balik, kita tengok balik. Kalau tuan-tuan di hadapan saya ni mungkin para asatizah, para ustaz, jangan kata kita dah pandai. Kita kena tembak balik tuan-tuan. Tembak balik mana bahagian-bahagian yang kita mungkin kurang pada Ramadan yang lepas, kita perbaiki pada masa yang pada ini. Ini sedikitlah Cikgu Alif maksudnya secara umum tu dah kira dah boleh refresh balik lah. Maksudnya mungkin banyak buku kita lihat. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan nak lebih detail, boleh balik buka balik buku-buku kitab agama, kitab rujukan, buku Fardu Ain, ataupun tengok balik buku teks anak-anak kita ada juga tu. Setakat syarat sah batal tu insya-Allah ada kat dalam tu ya.
dan kita nak refresh balik dan nak memastikan supaya kita sebagai ibu bapa lebih bersedia. Kalau anak-anak bertanya nanti, esok nak puasa ya, apa syarat puasa kan, apa rukun puasa, kita pula yang menggelabah pula nak jawab kan, waktu tu lah nak cari ustaz Google lah kan. Jadi biar kita prepare lebih awal. Jadi itu seberingkas, sebab kalau nak cerita dari sudut hukum dan sunat sebagainya memang bendanya banyak yang disyarahkan dan juga ada berlaku khilaf di beberapa pandangan dan sebagainya. Jadi kita untuk pada malam ni kita just nak recap secara umum sahaja, secara general, sebab yang lebih utama topik perbincangan kita pada hari ini ialah kita nak berkongsi bagaimana para ibu bapa nak mendidik ataupun melatih anak-anak berpuasa, terutamanya yang di awal usia. Sesuai dengan kalau kita anak-anak kita dah melangkah 4, 5 dan 6 tahun, apakah kita nak merujuk kepada hadis tentang perintah menunaikan solat tu umur 7 tahun, kita mengajar umur 10 tahun, kita merotan apakah ada persamaan dari segi perintah solat dengan perintah puasa. Jadi mungkin di situ Ustaz boleh kupas. Tetapi sebelum itu, kepada para ibu bapa yang baru saja menyertai live FB pada malam ini, selamat datang, kerana kita silakan share live FB ini kepada rakan-rakan anda, kepada sahabat anda, kepada ahli keluarga yang ada anak-anak kecil yang nampak lagi 2-3 hari dah nak berpuasa ni. Aku nak suruh anak puasa ke tak payah ni? Tak payahlah kot kan, ke susah lah nak suruh budak puasa kan, biarlah dia orang kan. Jadi mungkin di situ nanti malam ni Ustaz Hasri kita akan berkongsi tips-tips kalau ibu bapa masih muskil lagi, anak 4 tahun, 5 tahun boleh ke 6 tahun dia nak puasa ni kan. Paling tidak kalau tak puasa penuh, puasa setengah hari pun okey juga kot Ustaz. Jadi insyaAllah malam ni kita akan dapatkan tips-tips perkongsian daripada yang berbahagia Ustaz, bagaimana tips untuk mengajar anak-anak berpuasa. Jadi silakan, masih lagi belum terlewat untuk share live ini, dan juga kepada para penonton, sekiranya ada sebarang persoalan sila komen, sila tanya di ruang komen. InsyaAllah kita akan minta Ustaz itu terus respon atau menjawab soalan-soalan ya. Sekiranya anda mendengar live pada malam ini, sila komen jelas ataupun tidak jelas, suara Ustaz bergaung-bergaung ke macam jauh hanya bunyi kan. Kalau tak dengar sila sebut, kalau jelas sila nyatakan jelas. InsyaAllah, takut nanti kalau dah bercakap panjang tiba-tiba ujung-ujung kata tak jelas lah suara, kesian pula Ustaz ulang balik kan. Okey, baik. Jadi sila manfaatkan ruangan yang ada, sila komen untuk tanya soalan, dan juga jangan lupa untuk share live FB ini sekiranya anda merasakan perkongsian pada malam ini sangat bermanfaat kepada anda dan juga rakan-rakan anda. Jadi silakan Ustaz, kita dengar apakah tips-tips yang ada dikongsikan pada malam ini. Silakan. Baik, terima kasih Cikgu Alif ya. Menarik sebenarnya. Saya mula-mula bila disebut tajuk ini, saya berfikir, saya pun terkena bagaimana pengalaman kita lah. Itu lebih penting ya. Sebagai ibu bapa, maknanya bagaimana kita mendidik anak-anak kita dan juga mentarbiah anak-anak kita dalam berpuasa. Tuan-tuan sekalian, pertama sekali yang saya nak kongsi lah ya. Dalam kita nak mendidik anak-anak kita berpuasa, terutama sekali puasa ni maknanya penting ya. Kita pertama sekali kita mesti clearkan kita punya minda. Ya, ini mungkin jarang disebut oleh setengah orang. Tapi ini saya sebutlah sebagai seorang bapa ya, yang memiliki 6 orang anak. Yang sekarang ni masih lagi ada yang kecil-kecil tuan-tuan. Jadi bukan bercakap atas teori ya, kita sendiri ada pengalaman. Jadi pertama sekali kita kena ingat bahawa perbezaan antara mendidik anak-anak bersembahyang dengan berpuasa. Itu penting. Ya, saya perhatikan sebilangan kecil daripada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, para ibu bapa kita ni kadang-kadang dia terlalu excited ya, seronok dan juga bersungguh-sungguh untuk mengajar anak-anak ini supaya berpuasa. Betul. Ini satu, saya perhati, minta maaf ya kalau ada benda-benda yang saya tersebut ni barangkali agak menyentuh, tetapi ini satu perkara yang kita boleh fikirkan ya, bukan nak menyalahkan siapa, kerana ini adalah proses kita memperbaiki diri kita insya-Allah. Jadi antara pendidikan anak-anak ini saudara, di antara puasa dan solat, sudah tentulah yang paling penting solat daripada puasa. Tetapi saya tak mau cerita buat solat itu kerana kita cerita tentang puasa. Maka sebab itulah, dalam kita nak mendidik anak-anak kita berpuasa, dia mestilah melalui proses yang sederhana. Ya.
Sederhana maknanya kita mesti ada tolerate di antara ibu bapa dan anak-anak. Sebab itu saya bagi sedikit pandangan saya dan juga beberapa tips yang mungkin boleh menjadi panduan. Barangkali banyak lagi lah ya kalau kita boleh bincang dalam seminar dan sebagainya. Dalam kesempatan pendek ni saya nak cadangkan ataupun barangkali saudara para ibu bapa boleh fikir-fikirkan, kalau ada soalan bertanya. Kita boleh bahagikan anak-anak kita kepada dua kategori. Kategori 6 tahun ke bawah. Ya, maknanya tadika lah. Sekolah. Ya, itu ini bapa yang ada anak taska tahulah ya. Maknanya yang 6 tahun ke bawah dengan 6 tahun ke atas lah. Begitu. Bagi anak-anak 6 tahun ke bawah tuan-tuan, kita bukan saya kata jangan galak puasa, kita galakkan tapi kita jangan tekan mereka berpuasa. Ya. Mesti puasa, nanti abah bagi RM1 setiap hari. Bagus, saya bukan marah bagi RM1 duit tu pada anak-anak, tak ada masalah. Kerana duit tuan-tuan bukan duit saya kan. Motivasi sikit kan? Ya, motivasi. Bagus. Tapi bagi anak-anak yang bawah 6 tahun, mereka ini sebenarnya tidak disyariatkan puasa kerana masih tidak berakal. Tetapi kita beli dorongan. Maknanya contoh ialah macam disebut dari Cikgu Alif tadi, mereka mungkin puasa setengah hari atau mungkin 2 jam, 3 jam ataupun mungkin mereka nak bangun sahur pun tak ada masalah. Kita kejutkan saja. Kan? Setengah ni kita marah-marah bangun sahur, abah suruh puasa, bangun sahur. Jadi ini satu tekanan bagi anak-anak bawah umur yang akan akhirnya anak-anak ni akan merasa satu yang agak keras ya. Stres. Kerana kita tak faham. Walaupun di sekolah saya percaya bahawa cikgu-cikgu akan sebut puasa wajib. Tak apa, itu ilmu. Tapi bagi anak-anak yang di bawah 6 tahun, saya lebih prefer dan mencadangkan kita cuma menyampaikan, menjelaskan. Tapi kalau sekiranya ada anak-anak tu memang willing atau nak berpuasa, alhamdulillah. Teruskan, betul. Alhamdulillah. Jangan diberikan syarat-syarat. Hari ini abah nak suruh puasa setengah hari. Kalau tidak, abah tak nak. Kita sembang-sembang je Cikgu Alif. Ini bahasa-bahasa yang selalu saya dengar dan juga saya dapat respon daripada ibu bapa. Maaf, bukan makna saya kata kita tak boleh bagi anak duit, bukan. Tapi bentuk reward yang diberikan itu kadang-kadang menyebabkan anak-anak kita yang khususnya di bawah 6 tahun, mereka akan rasa tertekan, dia tak rasa enjoy nak buat perkara itu. Betul. Jadi ini menyebabkan nanti tuan-tuan, bila dia berumur lebih 6 tahun, yang datang kepala dia nanti bukan datang daripada minat atau seronok dia nak berpuasa, tapi reward yang dia dapat. Kita takut. Ya. Bila tak puasa penuh nanti kecewa pula, frust pula ya. Jadi bagi ibu bapa, khususnya yang ada anak 6 tahun ke bawah, termasuk saya. Saya pun ada tuan-tuan. Saya cakap ni maknanya pengalaman saya lah. Maknanya dalam puasa anak-anak kita yang bawah 6 tahun ini, maknanya kita sebut. Ya. Kita bagi tahu dia kebaikan puasa, kita maklumkan dia kenapa perlu puasa kan. Dan itu sebenarnya anak-anak kita yang baik, akalnya cergas, dia akan faham perkara itu walaupun tidak 100% bagaimana kita, sekurang-kurangnya dia rasa seronok. Kan? Dan dia mesti dia nak puasa, abah nak puasa esok, okey. Abah nak okey, kita bagi galakkan. Tapi esok dia minum juga pukul 8 pagi, dia minum juga pukul 9 pagi. Kan. Tetapi biar kita rangsang dia punya minda dia dan juga jiwa dia, perasaan seronok nak puasa itu. Alhamdulillah. Mungkin kalau ada anak-anak kita yang dah dewasa, dia akan tengok abang-abang dia, kakak-kakak dia. Dan ini suatu trend yang kita tak perlu tekan. Tapi dia akan tengok abang-abang, kakak-kakak dia puasa. Maka di situlah anak-anak kita nanti akan merasa seronok, dia akan cuba bersaing dengan abang-abang dia kan. Abang dia boleh puasa, kakak dia boleh puasa, kenapa dia tak boleh? Dalam keadaan diri dia sendiri yang merasai satu minat dan juga rangsangan kepada puasa. Jadi jangan kita tekan. Itu satu tuan-tuan ya. Tetapi bagi anak-anak kita yang mungkin 6 tahun ke atas tuan-tuan, yang ini kita boleh ubah sedikit pattern dan juga metodnya. Itulah kalau kita kata kita nampak dia dah boleh, dia tidak ada masalah kesihatan ya. Mungkin anak-anak kita pun okey. Jadi kita boleh mulakan dengan yang disebutkan tadi, setengah hari mungkin selepas Zuhur kan. Kalau dia kuat ataupun dia memang ada kapasiti kemampuan yang umur 6 tahun ke atas ini, mungkin dah jam 3, dah jam 4, jam 5. Ataupun Ustaz, ataupun kita bangun pagi itu kalau sahur, kita bangun anak-anak kita prasekolah kita bangun.
Waktu dia bangun sebelum kita nikah pukul 7, 7:30 tu kita kira sahur lah tu. Kira sahur lah tu. Okay. Tak perlu nak ikut timing sahur yang sepatutnya. Ketat. Kerana mereka boleh dikatakan dalam syarat-syarat tadi tu belum akil balik. Gitu. Betul. Ya. Jadi betul. Maknanya belum disyariatkan lagi. Belum disyariatkan lagi. Tetapi mereka dah berdosa pun. Tidak berdosa. Jadi ini memberikan satu, maknanya dia akan rasa seronok. Ya, walaupun dia tak dapat penuh tapi dia dapat setengah hari, maknanya dah kira dah. Sebab itu anak-anak kita yang 6 tahun ini, galakkan itu kita tambah. Kita tambahkan galakkan. Kenapa puasa itu, anak 6 tahun ke bawah kita tak payah terlalu tekan sangat, biarkan mereka dengan bagi maklumat. Tapi yang 6 tahun ke atas ini boleh. Walaupun mereka buka puasa atau walaupun mereka bersahur pukul 7 pun kita kata tak ada masalah kerana mereka masih lagi belum akil balik. Tapi itu latihan. Bagi kita ibu bapa ialah kita kena faham bahawa yang kita nak didik kepada anak-anak tentang puasa ini pertama adalah kefahaman dia. Ya, kefahaman dia tentang syariat puasa itu. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, apa syariat. Itu penting bagi anak-anak. Tetapi bila dah berumur 6 tahun ke atas, ya pada ketika itulah kita mesti mula melatihkan mereka. Puasa setengah hari, mungkin puasa sampai pukul 1 sampai Zuhur misal katakan, untuk melihat kemampuan dan kapasiti. Kerana kita jangan tekan juga anak-anak juga ni kadang-kadang ya. Kerana mungkin mereka ada masalah kesihatan, masalah gastrik, mungkin masih kecil. Jadi kalau dia kata baba nak makan tak tahan dah, jangan kita tekan juga. Alah 1 jam lagi Cikgu Alif, biar 1 jam lagi jangan. Jadi kita kadang-kadang menyakitkan mereka. Ya. Kita tak tahu masalah anak-anak kita ya. Jadi kalau bagi saya anak-anak yang kita kata belum akil balik, mungkin ringkasan kita ni maknanya kalau di orang Melayu ni kita bawah daripada tingkatan 1 ke atas lah ya. Sekarang ni zaman akil balik orang kita zaman ni agak awal sedikit ya. Maknanya kalau sekolah rendah tu kita bagilah kelonggaran walaupun mereka mungkin tak cukup tempoh puasanya, masanya, mahupun bersahur pula mungkin pukul 7 sebagainya. Itu latihan ya, kerana mereka belum berkuat lagi anak-anak ini. Tetapi sekurang-kurangnya bila pergi ke sekolah kan, mereka puasa, mereka nampak abang-abang mereka puasa walaupun mereka sebenarnya syarat-syaratnya tak cukup pun, tapi rangsangan itu memberikan mereka semangat untuk nak berpuasa. Tapi alhamdulillah ya kita sebagai bapa maknanya kita kena halakan matlamat ke arah itu. Maknanya anak-anak kita dalam berpuasa ini ilmunya kena ada, semangat dia kena ada, yang akhirnya nanti tuan-tuan dia membesar dia akan faham perkara itu. Bukan kerana ditekan, bukan kerana didesak, bukan kerana reward berlebih-lebihan yang kadang-kadang menyebabkan anak-anak dia tidak mencapai kepada tahap kefahaman berpuasa yang sebenarnya ya. Betul. Jadi maknanya ibu bapa kena lebih fleksibel lah. Ya. Nak apa? Memang kalau ikut hasratnya kita nak anak-anak kita semua yang soleh-solehah belaka, tapi untuk peringkat umur 4, 5 dan 6 ni kena lebih kata toleransi lah, lebih ada budi bicara lah di situ. Ataupun mungkin memandangkan yang menyaksikan pada malam ini mungkin juga ada anak-anak yang sudah selain daripada prasekolah macam tadi bawah 6 tahun dan atas 6 tahun ataupun yang dah meningkat remaja, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga kalau anak yang dah masuk era sekolah rendah dan sekolah menengah ni kaedah yang bagaimana pula ibu bapa nak mendorong ataupun nak reward yang bagaimana boleh sesuai untuk mereka yang dah bersekolah rendah ke atas. Baik. Dari segi reward ni saya percaya masing-masing kita ada kemahiran. Saya ibu bapa macam-macam lah ya. Apa yang patut kita rangsang anak-anak kita. Mungkin di sekolah pun, kalau di sekolah para guru pun tahulah macam mana memberikan motivasi kepada anak-anak. Selain daripada kalau kita ibu bapa tak ada lain, kita akan beri hadiah ya. Kita akan bagi macam-macam. Habis puasa nanti berapa hari kita kira. Dia ada syarat 30 hari lain hadiah dia. 15 hari lain. Dia ada 30 hari lain hadiah, 15 hari lain hadiah, 10 hari lain hadiahnya. Jadi itu sesuatu yang memang kita, bukan saya katakan tak bagus, tapi kita kena tengok tangga dan level ni. Ya. Bagi anak-anak yang ada Puan Hayati ada komen ni. Berbeza betul parenting zaman sekarang dengan zaman dulu ya Ustaz. Dulu-dulu tak dapat fleksibel ni. Hebat ya dulu-dulu Betul, memang betul. Tapi kita kata bahawa dia bukan berbeza dari segi kefahaman, cuma mungkin pendidikan. Ya, dan juga persekitaran yang berlaku. Sebab kita kena ingat ya, ini satu kajian yang pernah dibuat oleh pakar-pakar pendidikan kanak-kanak ya.
Kerana kalau kita lihat anak-anak zaman dulu, ya ni Cikgu Halim mungkin ingat lah. Saya pun masih ingat zaman kanak-kanak saya dulu. Kalau saya dimarahi oleh ibu saya, apa tindakan kita? Kalau mungkin puannya bertanya tadi lah contohnya ya. Kalau kita zaman kita anak-anak dulu dimarahi, ditegur, dipukul, saya tak nampak anak-anak kita zaman itu akan memberontak. Zaman kita dulu tahun-tahun 80-an kan, bila dimarahi kita akan redha dan juga kita terima itu sebagai muhasabah diri. Muhasabah diri lah kan. Walaupun kadang-kadang kenakalan itu akan diulangi kembali kan. Tapi anak-anak yang zaman digital ini puan, ya, berbeza. Ya, kerana mereka persekitarannya, pendidikannya itu berlainan. Itu maksudnya. Tetapi saya tidak kata bahawa flexibility itu hingga kita merosakkan asas. Itu tidak boleh lah. Kalau mungkin Ustaz, zaman kita dulu kalau kena rotan dengan cikgu kat sekolah, balik tu lagi takut nak beritahu mak ayah sebab kalau beritahu lagi kena rotan. Jadi kalau dipukul di sekolah itu artinya memang teruk dah tu. Zaman sekarang ni berbeza. Kalau dipukul sekolah kadang-kadang dia boleh bawa ke mahkamah. ada kes tuan-tuan ya. Jadi bukan saya nak pertikai, tidak, maksudnya pelbagai keadaan bertimbul ya. Kadang timbul salah faham dan sebagainya. Tetapi dalam konteks anak-anak ini maknanya kita kena faham bahawa zaman itu berbeza, persekitarannya berbeza, pemakanannya berbeza, pemikiran juga berbeza. Ya, kalau dahulu kita belajar ya puan-puan, mak ayah kita, wallahualam saya tak Cikgu Alif lah. Saya dulu bila masuk belajar, mak ayah saya dia tak ada campur langsung apa yang saya belajar. Dia tahu belajar, buat kerja rumah, siap dah, okey, tidur. Anak-anak sekarang mak ayah dia tahu setiap muka surat. Apa yang kena bawa esok, apa yang ini berbeza. Kadang-kadang saya kata, kadang saya bergurau Cikgu Alif ya, saya kata yang belajar ni anaknya ke bapaknya atau maknya. Sebab mak dan bapak lebih mahir dan tahu apa yang anak perlu bawa esok daripada anak. Ya, jadi ini pengalaman saya ya. Bila kita dengan anak-anak ni, ibu-ibu yang ada atau bapa-bapa ini kadang kita pun terpaksa mengambil masa dalam kita punya handphone dan juga pemikiran kita, anak-anak esok kena pakai macam mana, kena bawa apa dan sebagainya. Jadi memang sangat berbeza. Sebab itulah perbezaan itu bukan prinsipnya, tapi kaedahnya, proses. Bagaimana kita nak mengatur diri kita. Termasuklah dalam hal-hal berkaitan dengan agama. Ya, solatnya, puasanya, ya, dan juga amal-amal soleh yang lain. Jadi bukan sangat kita mengubah prinsip, tapi kaedah. Yang kita ajar tadi itu yang saya sebut 6 tahun ke bawah, 6 tahun ke atas ini, bukan kita kata tak boleh puasa ataupun kita kata tak syariat atau sebagainya. Tidak, tapi kaedah. Kaedah macam mana nak membentuk anak-anak itu sangat berbeza daripada zaman-zaman sebelumnya. Jadi itu realiti lah puan yang kita tak boleh tolak. Ya, kalau kita copy paste daripada apa yang kita dapat daripada mak dan ayah kita, boleh, tak ada masalah. Tapi implikasinya akan timbul dan berbeza. Sebab itulah ada satu kajian yang dibuat pada tahun 2018. Bagaimana persepsi anak-anak yang lahir tahun, kita consider zaman sekarang ni dah zaman apa, anak-anak generasi apa, generasi Y ya, generasi YZ lah, Alpha sekarang ni kalau dikatakan mereka berbeza dari segi perspektif mereka terhadap pendidikan, ibu bapa dan sebagainya ya. Berbeza zaman-zaman dahulu. Jadi itu kita kena lihat dengan teliti. Itulah sebabnya Cikgu Alif ya, saya dan rakan-rakan kita tubuhkan pertubuhan bapa ini kerana kita nak anak-anak kita bapa ini jangan hanya copy dan paste dan kita lakukan apa saja ke anak kita mengikut apa yang kita dah perolehi. Itu sesuatu yang sangat berbahaya ya. Bukan saya nak kata bahawa apa yang kita dapat dahulu tidak baik, tidak ya. Itu latihan yang diberikan ibu dan bapa kita. Kita terima dan kita redha dan kita terima kasih kepada ibu ayah kita kerana zaman itu. Tapi zaman kita sebagai bapa sangat-sangat berbeza dan kita mesti menggali ilmu, kemahiran-kemahiran keibubapaan. Barulah anak-anak kita respect dengan apa yang kita ada. Cuba tuan-tuan cek anak-anak tuan-tuan zaman teknologi sekarang ni, saya rasa mereka lebih mahir daripada kita. Mereka cepat dan advance. Tuan-tuan percaya anak saya umur 2 tahun, boleh buka tab tu dia boleh pergi kat mana-mana. Kadang dia terata dia dapat. Berbeza ya zaman kita dulu. Kalau ayah dia pun tak pandai nak cari ya. Tak pandai. Jadi itu sebabnya sangat cekap dan memang mereka zaman betul lah zaman dia. Maka sebab itulah kaedah dan proses pendidikan itu juga mesti bukan diubah tapi dibuat kemas kini dan terbaik. Sebab kita tak mahu jadi bapa yang diperlekeh oleh anak-anak.
Kan? Kita sebagai bapa, kita mesti mahir. Dalam bab puasa juga penting. Keutamaan bagaimana anak-anak melihat, oh bagus, macam mana, oh best lah dengan bapa, ayah, mak kan. Dia didik kita bagus, puasa seronok. Jadi itu sebabnya lah penting untuk kita sama-sama memahami kaedah-kaedah tersebut. Jadi ini sedikit daripada apa yang boleh saya respon daripada yang disebut oleh puan yang bertanya tadi lah. Jadi saya tertarik dengan Ustaz katakan bahawa bila kita memberi tekanan ataupun syarat-syarat kepada kanak-kanak ni, jadi dia akan menghilangkan keseronokan berpuasa tu. Jadi mungkin kalau boleh Ustaz kongsikan lagi bagaimana, apakah yang perlu ibu bapa muda sekarang ni, yang parents sekarang ni buat supaya kanak-kanak tu merasa seronok berpuasa. Kalau contohnya macam anak tu dah cuba nak puasa sehari tak dapat, kan? So dia nak buka puasa katakan tengah hari tu nak berbuka puasa. Jadi macam mana? Apa katakan dicakapkan ayah, kata ayah nak lapar lah. Jadi sebagai seorang ayah atau ibu, apakah dia perlu mendorong dia supaya tak lama lagi, sekejap lagi, berapa jam je lagi, ataupun bila sebut lapar tu macam perlu okeylah untuk hari ni cukuplah dulu kan, untuk sebagai latihan ke apa. Jadi macam mana nak pastikan keseronokan tu, momentum tu kekalan, kalau boleh Ustaz kongsikan. Ya, pada pandangan saya cikgu, bila soalan ni ditanya, kita tidak, pada pandangan saya, dia tidak ada satu standard. Sebagai ibu bapa, kita kenal anak kita. Jadi sebagai bapa, sebagai ibu, kita mesti kenal anak kita. Sama ada anak kita ni betul atau tak betul ke, dia cakap benar atau dia tipu ke, mesti kita tahu. Kalau kita tak tahu, kita belum jadi seorang bapa dan ibu yang terbaik dalam keluarga kita. Ya. Bukan saya nak kata bahawa kita sentiasa bersangka buruk dengan anak-anak, tidak. Ya, sebagai bapa, kita tahu bahawa anak kita ni berkeupayaan atau anak kita memang tak mampu dan kita beri dia kelonggaran itu. Tak ada masalah. Dan mungkin pada suatu ketika kita pun mungkin bertegas juga. Saya tidak kata bahawa seorang bapa yang baik itu yang sentiasa tolerate dengan anak-anak, serah, tidak. Sebagai bapa, sebagai ibu, dalam konteks puasa khususnya lah, dan banyak lagi aspek-aspek yang lain, dalam konteks puasa kita bicara malam ini ialah bagaimana apa tujuan kita? Tujuan kita adalah untuk memastikan anak-anak kita boleh berpuasa, seronok berpuasa kan. Jadi kita kena kenal anak kita. Kan? Mungkin macam disebut cikgu tadi, okeylah hari ni babah bagi kelonggaran anak, tak nak buka puasa awal, boleh, silakan. Silakan, pada saya kalau itu yang terbaik, kita kenal anak kita dan kita tahu anak kita beri kelonggaran. Dan kita pun boleh tengok tabiat atau PL anak kan, dalam bahasa umur kampung cikgu, PL kan anak kita. Kan? Kalau saya sebut, kalau kita tak kenal anak kita, susahlah. Mungkin adakah dia memang benar-benar tak larat, ataupun dia akan tengok dia pun pandai juga. Kan? Hari ini bapak bagi, besok dia try lagi sekali. Adakah benar-benar dia memang tak mampu atau itu suatu cubaan? Bukan saya nak kata tuan-tuan kita sangka buruk anak-anak, tidak. Biar kita bijak dalam kita mengenal anak-anak kita dan kita pastikan anak kita ni dia tahu bahawa kita ni bapa yang kenal dia. Kalau anak-anak berjaya menguasai pemikiran kita, tuan-tuan, itu paling bahaya. Ya. Tahu triknya. Tahu trik. Cikgu sebut tu, saya tak keluar perkataan trik itu ya. Dia lebih kenal lah mak ayah dia punya soft spot dia. Jadi di situlah maknanya macam cikgu kita tadi, kalau dia benar-benar betul ke nak puasa separuh hari, dia nak makan, dia tengok bapak ni okey je, boleh bagi setiap hari lah pukul 2 lapar kan. Yang itu saya rasa kita serah pada budi bicara bapa. Kerana apa matlamat kita ialah untuk mendidik anak-anak kita berpuasa. Kalau benar dan memang betul kita perhatikan anak kita memang betul, kita tak ada masalah. Bagi kelonggaran tak ada masalah bagi saya. Sana ini proses tarbiyah. Bukanlah tahun ini anak kita berjaya puasa 30 hari, maka tahun depan pastinya. Tidak juga, mungkin anak kita tak larat, kita boleh dapat kelonggaran. Yang penting adalah proses itu berjalan setiap tahun, anak-anak kita merasai nikmatnya dan kita mesti bijak dalam melihat anak-anak kita punya trik dan PL-nya. Kena ingat tuan-tuan ya, anak-anak zaman sekarang ni dia lain sikit trik dari zaman kita dulu. Jadi sebab itu kita mesti sama-sama lihat secara mendalam dan detail anak-anak kita ini, dan yang paling penting kita kena sabar. Jangan tak sabar tuan-tuan. Ini satu skill yang mesti belajar macam mana nak bersabar dengan anak-anak. Kalau tak bersabar dengan anak-anak, memang kita punya kemarahan itu meningkat, itu paling berbahaya.
Ada cara-caranya lah, mungkin pakai motivasi. Puasa nanti Ya, kurang paling puasa mana puasa marah dengan anak Walhal anak tu memang tak larat, kita bagilah kelonggaran ni, kita nak marah-marah buat apa kan. Jadi kerana dia masih kecil. Kerana anak orang lain puasa banyak cikgu, anak kita tak puasa banyak, malu. Jangan begitu. Ini bukan satu perlawanan, ini satu latihan dan tarbiyah. Anak saudara boleh puasa 30 hari, kamu tak boleh puasa 30 hari. Kenapa? Jadi kita buat satu perbandingan. Dibanding pula kan. Ini kadang-kadang menyebabkan anak kita pun jadi masa macam tak selesa kan. Ayah macam ni, mama macam ni. Jadi itu menyebabkan boleh memberi kesan yang agak tidak baiklah kepada jangka masa panjang anak-anak kita. Betul. Kalau macam untuk makluman Ustaz lah, kalau macam kami di Tadika, kita ada 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Even kalau bukan bulan puasa pun, katakan tahun baru Januari, baru masuk kemasukan baru. Jadi kalau yang 4 tahun tu memang dia masuk tu dia dah pukul 10 tu dia mengantuk nak tidur. Jadi kita bagi dia tidur lah. Jadi bagi pihak guru pun kita tiada paksaan dia, sebab kau dah masuk darjah umur 4 tahun ni, kau kena belajar macam abang 5-6 tahun. Kena berjaga kan. Sedangkan mata dah mengantuk sangat. Mungkin waktu umur 3 tahun dulu memang pukul 10 tu waktu tidur dia. Jadi kita dalam konteks pendidikan ni kita tiada paksaan. Kita tak, kalau dia memang nak tidur, kita bagi dia tidur. Memang dah umur dia begitu. Tapi kalau dah masuk 6 tahun tu masih dah boleh dilatih, dah boleh di-upgrade. Jadi waktu tu kita upgrade. Kalau mengantuk tu kita suruh dia berjalan ke, minum air dulu ke, basuh muka ke, begitu. Jadi maksudnya mengikut peringkat lah, peringkat umur dan kemampuan masing-masing. Jadi kalau kita nak melangkah ke umur sekolah rendah pula, katakanlah, sebab saya teringat zaman-zaman saya sekolah rendah dulu, sekolah agama belah petang. Jadi kawan saya waktu nak pergi surau sembahyang Zuhur tu, dia tanya saya, dia kata, Alif, kau nak tengok magic tak? Dia kata, magic apa? Kau tengok kau ambil air apa, ambil air sembahyang kan? Dia ambil air sembahyang sebentar, dia kumpul-kumpul, dia buka perut, air hilang. Dia bulan puasa ni. Dia buat magic, dia hilangkan air kumpul-kumpul tu. Rupanya dia tak puasa kan, dia minum pula air tu, hilang. Magic betul. Jadi ni dah umur sekolah rendah ni. Macam mana pula bagi seorang ibu ataupun ayah bila mendapat tahu yang anak dia tak berpuasa? Apakah dalam konteks pendidikan tu sama ada nak beri hukuman ke, amaran ke, atau bagaimana tu, kalau boleh Ustaz kongsikan dari segi ni untuk level umur yang tinggi pula lah, maksudnya di sekolah rendah ke atas. Dia bagi anak-anak yang dah besar dewasa lah, kita panggil sekolah rendah ke atas, ya. Saya rasa tidak ada masalah untuk kita buat satu punishment yang selayaknya pada anak-anak. Sewajarnya lah. Kerana kalau seorang bapa tidak ada satu disiplin ataupun peraturan pun tak bagus juga. Ya. Saya walaupun saya dilatih oleh ibu ayah saya memang dalam keadaan yang agak keras, kasar, ya. Tapi itu cara mereka. Tapi cara kita zaman bapa sekarang ini mungkin agak berbeza kerana persekitaran kita berbeza. Tetapi saya tidak kata bahawa ibu bapa perlu tolerate setiap masa. Terutama bagi yang sekolah rendah ke atas, sekolah menengah apatah lagi. Ya, kerana mereka dah faham dan mereka tahu. Jadi bagi yang tak mungkin tidak berpuasa dan kita dapat trace mereka tidak berpuasa, jadi kita kena juga ada satu punishment, ya. Kena diambil tindakan jugalah, ya. Tapi prosesnya mungkin kita boleh bincang. Macam mana? Ialah bagi yang mungkin baru sekali-sekala buat, jadi janganlah kita keras-keras sangat. Ya, kerana anak-anak kita ni very sensitif, ya. Punishment tidak berarti memukul. Ya. Selalu kita kata bila kita nak memarahi anak-anak, kita pukul dengan cara fizikal dan sebagainya. Banyak kaedah menghukum anak-anak, ya tuan-tuan. Jadi boleh dipelajari tu kaedah-kaedah itu. Dan saya memang saya nak cuba berkongsi nanti dengan ibu bapa ni nak menghukum anak bagaimana, ya, kaedah-kaedahnya. Level anak bagaimana yang nak dihukum. Kalau tak sama proses, kalau kita pukul rata saja pun tidak memberi kesan apa-apa dan juga kadang-kadang memberi kesan negatif kepada kita sebagai bapa. Jadi kena tengok juga usianya, ya. Macam solat kan, kalau anak tak solat kita ada kaedahnya bagaimana. Dan dalam puasa ni pun kalau kita tahu mereka melakukan kesilapan, kita kena juga warning mereka, marahi mereka dengan kadarnya dan sepatutnya. Jadi tidak timbul masalah lah, terutama anak-anak kita yang dah dewasa, sekolah rendah, dah darjah 6, masih lagi tak nak puasa, ataupun mungkin dah sekolah menengah, itu satu perkara yang amat malang lah. Tapi saya percaya bahawa kadang-kadang anak-anak ni bila kita terlalu lenient sangat pun, kadang-kadang mereka jadi lemak jugalah sampai ke atas kan. Tapi sebab itu saya katakan bahawa bukan kita memberi kelonggaran 100%,
tapi proses latihan, proses tarbiyah supaya mereka faham. Akhirnya bila mereka masuk ke usia kanak-kanak yang dewasa, mereka akan buat dengan cara yang dengan senang, ya, tak perlu satu tekanan. Tetapi kalau yang dah berumur, yang mungkin dah masuk menengah kan pun tidak puasa, pada saya kita kena bagi sedikit bukanlah kesakitan fizikal, mungkin kita marahi dengan kadang-kadang tertentu yang dia tahu benda itu salah, plus ya sebagai bapa, kemarahan itu juga mesti dimasukkan dengan nasihat dan juga panduan. Ya. Ada setengah ibu bapa tuan-tuan, setengahnya dia tak nak marah anak-anak. Ya, kerana dia takut anak-anak dia marahi dia. Pada saya salah konsep itu. Ya. Kita marahi anak-anak dengan panduan. Ya. Kalau kita tegur dengan marah tapi kita tak didik dia pun tak boleh juga. Jadi kalau kita marah anak, saya abah tak suka begini, kita kena beritahu kenapa bapa justify. Jadi supaya dia tahu bahawa bapa aku ni bukan sengaja marah, memang aku buat silap. Itu bagus. Daripada kita marahi anak-anak kita, akhirnya dia full stop tanpa suatu panduan. Jadi ini yang menyebabkan anak-anak akan mengambil reaksi yang tak betul. Dalam hal puasa ini, kalau saya katakan, kita lihat anak-anak kita yang dewasa, yang mungkin sekolah rendah ke atas, yang tak puasa ini, kalau mereka tak puasa, kita bagi sedikit punishment kepada anak-anak kita. Marahi, kita tak bagi dia belanja sedikit, kan? Yang mungkin apa-apa yang wajar lah bagi ibu bapa yang mungkin lebih faham. Potong allowance. Potong duit raya. Kan? Tapi kita kena masukkan unsur penjelasan. Kenapa bapa buat begini? Ini kekuatan ibu bapa. Kita marahi dia dengan sebab. Sebab tu saya kadang-kadang zaman saya anak-anak saya mula membesar daripada sekolah rendah ke sekolah menengah itu, memang saya garang. Tapi garangnya kita masukkan unsur nasihat. Selalu jangan bila kita marah waktu ini, petang nanti kita panggil dia balik, kita sebut. Kenapa abah marah? Dia akan beritahu. Kalau dia dah declare, dia tahu dia salah, alhamdulillah. Kalau tak buat salah, abah tak marah. Kan? Jadi sekurang-kurang anak-anak kita ni dia faham bahawa ayah kita, bapa kita bukan marah semata-mata tanpa sebab. Ayah aku marah tak puasa, bukan tak marah semata-mata tanpa sebab. Ada sebab-sebabnya. Abah nak kamu berlatih, faham puasa. Nanti kalau abah tak ada siapa yang akan tegur kamu dah, melainkan abah. Jadi kita tunjukkan kasih sayang itu bukan dalam keadaan kosong begitu saja. Tetap kena marah. Kalau dia bersalah, kita kena marah dia. Even kalau sampai ke peringkat merotan, bagi saya lah ya, rotan pun perlu. Kerana itu proses yang diajar oleh Rasulullah SAW. Cuma kadar, proses, bagaimana, itu yang perlu kita tambah pula bila sekolah menengah ni dah masuk akil balik tu, maksudnya dia dah dosa pahala tu dah tanggung sendiri. Jadi memang mak ayah ni kena lebih bertegaslah kepada anak-anak yang dah usia. Kita sebagai bapa, kita dah bagi yang ada anak-anak dewasa lah ya. Saya pun dah ada, dah menengah, dah SPM pun. Bila kita tengok anak-anak kita ni dah boleh independen, dah boleh buat perkara, dah tahu baik dan buruk, kan kita rasa seronok. Kalau apa-apa berlaku pada kita pun kita dah tahu anak-anak kita yang dewasa dah boleh membantu anak adik-adik dia yang kecil-kecil. Bukankah begitu? Jadi biarlah kita bertegas dengan ilmu, dengan kemahiran-kemahiran kita. Mungkin kalau kita tak tahu, kita boleh berbicara dengan orang yang kita tahu untuk mendidik anak-anak mereka. Dalam puasa sebagai contoh, saya daripada awal saya kata jangan kita menekan sangat. Tetapi kita kena bagi dorongan. Dorongan supaya dia berpuasa. Kalau tak bagi dorongan, dia tak nak puasa lah. Tak ada rasa apa-apa bagi dia. Jadi itu tak berapa bagus. Bagi anak-anak dewasa, kita kena keras sedikit. Kenapa puasa itu? Jadi kalau dia tak puasa, kita boleh bagi sedikit punishment dan nasihatkan dia supaya dia faham kenapa puasa ini, kenapa pentingnya, kan? Bukan setakat untuk kita tak makan, tak minum, tapi kan dia perintah Allah Subhanahu Wa Taala nak jadi anak yang soleh. Abah nak kamu jadi anak yang soleh. Jadi apa-apa berlaku nanti kamulah harapan abah. Jadi tunjuk kasih sayang kita kepada dia. Kenapa abah tak marah? Kerana abah nak kamu jadi orang yang baik. Jangan marah full stop begitu, lari macam tu aja. Jadi anak fikir dia memang abah aku tak sayang aku. Confuse dia kan. Jadi itu kaedah. Kita dulu kena berdebuk sekali, kita pun diam, kan? Tapi sabar terus. Malam-malam mak kita bagi makan, kan? Dia selimutkan kita dan sebagainya. Walaupun tadi dia pukul kita main sedap ya. Tapi kita terima dengan redha, kita buat salah. Kita tahu kita buat kesilapan, kenakalan kita zaman sekolah itu yang menyebabkan mak kita marah, lewat balik dan sebagainya. Tapi alhamdulillah
kemarahan ibu bapa itu tertentu datangnya daripada keikhlasan dia untuk mendidik anak dia. Begitu juga kita. Kita marah anak kita kerana nak mendidik anak kita. Bukan marah kerana benci, tak suka, tapi kerana nak mendidik, nak menjadikan dia anak yang soleh dan juga solehah. Betul. Jadi memang kalau ikutkan semua, memang harapan seorang ibu dan ayah itu menginginkan anak yang soleh dan solehah. Jadi itu nak kata high expectation pun memang iyalah, tapi semuanya mesti melalui proses pendidikan, dan orang yang paling hampir untuk mendidik anak-anak ialah ibu dan bapa lah. Jadi kita buka pada sebarang soalan daripada ibu bapa. Kalau nak bertanya selain tips mendidik anak, nak bertanya tentang apa soal jawab fardu ain pun boleh je, tak ada masalah. Ustaz Asri boleh jawabkan. Jadi boleh menggunakan, manfaatkan ruangan komen untuk bertanya. Macam saya sementara saya nak tanya, sementara tunggu soalan-soalan, saya bagi soalan dulu lah. Macam baru-baru ini ada berlaku, kita dalam handphone kita ada apps waktu azan. Jadi bila lepas dia update tu, dia sepatutnya waktu tu ikut location, dia akan ambil ikut location. Tapi saya tengok ada ramai orang dah komen dekat bahagian review tu, dia dah tak auto update dah. Jadi rupa-rupanya bila dah azan, kita sembahyang Zuhur tu, tiba-tiba lepas 5 minit handphone orang sebelah pula bunyi azan. Sebab dia update secara manual. Yang kita punya dia tak auto update. Jadi maknanya yang kita sembahyang tu belum masuk waktu Zuhur lagi. Jadi macam manalah andai kata di bulan puasa ni, sebab saya tengok macam handphone puan anda, isteri saya pun dia tak update pun. Saya punya dah azan, dia belum azan lagi. Jadi kalau waktu bulan puasa tu tiba-tiba waktu maghrib handphone ni yang tak update tu berderi pula berlaungkan azan, sedangkan masih belum masuk waktu lagi. Kita pun satu family pun makanlah bismillah, makan korma semua, tiba-tiba handphone yang dah update tu ataupun kebetulan lah dibuka televisyen ke, berkumandanglah azan di kawasan Kuala Lumpur dan sewaktu dengannya. Jadi bagaimana Ustaz situasi yang kerana tersalah handphone tu, salah apps ni, tak auto update ni, dan dah berbuka puasa. Ini kisah soalan fardu ain lah. Macam mana status puasa satu keluarga ni Ustaz? Silakan. Dia kalau saya memahami asbab ataupun cerita yang Cikgu Ali sebut ini, maknanya without isu azan itu, maknanya memang maksudnya dia punya sebabnya ialah sebabnya ialah tidak tahu. Ya, bukan sengaja makan awal ataupun masuk waktu dengan awal. Jadi maknanya benda itu dalam kaedah, maksudnya kita dalam sangkaan kita macam kita makan, kita tak sedar kita makan dalam keadaan kita berpuasa. Jatuh hukum begitulah. Maknanya kalau kita puasa contohnya ya, kita mungkin dah Ramadan masuk hari pertama tak perasan ya. Kita biasa pukul 8 ni kita pergi sarapan. Contohnya lah. Mungkin di kedai tak hari buka. Hari pertama kan. Jadi kita termakan. Bagi saya apa yang kita makan itu, kalau kita sedar pada ketika itulah, maknanya kita tinggalkan dulu. Maknanya benda yang jatuh kepada hukum artinya kita lupa atau kita tidak tahu. Tidak tahu. Maknanya bukan kita sengaja ataupun sengaja mengawalkan. Begitu juga dengan keadaan kalau dikatakan tadi bahawa kita berbuka, contohnya lah berbuka dalam keadaan belum masuk waktu maghrib, menggunakan disebabkan dengan aplikasi app yang salah. Jadi maknanya puasa itu masih kekal. Kalau orang berpuasa tapi lupa, dia termakan. Kan? Sebab dia tak tahu. Jadi pada saya puasa itu masih diterima, tetapi bila sedar kita kena tinggalkan. Jadi pada itulah pada saya agama Islam itu tidak begitu ketat kan. Kerana ada perkara-perkara, kalau kita buka dalam buku ini, perkara-perkara yang membatalkan puasa, hal-hal yang makruh dan sebagainya ada. Kalau kita nak berdetailkan perkara ini panjang. Tapi benda itu kalau disebabkan kesilapan, pada saya Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengampun kepada hamba-hambanya lah. Kerana mungkin apps kita silap, kita tersilap, kita tidak merancang untuk membuat kesilapan itu kan. Jadi kesilapan itulah menyebabkan puasa kita, pada saya lah, yang apa yang saya faham dari cerita itu, artinya masih puasa itu diterima ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dah makan, artinya kalau kita sedar tinggalkanlah. Kan, belum lagi, abang kenapa belum lagi puasa, kita makan contohnya kan. Jadi ketika sudah itu kita tinggalkan apa yang sedang kita makan, tunggulah sehingga pada waktu yang tunggulah masuk waktu yang sebenarnya.
Kalau ni biasa berlaku zaman kita kat universiti dulu lah kan, katakan waktu sahur ni, waktu sahur. Waktu sahur tengah-tengah makan tu, tengah kat mulut tu belum telan lagi, tiba-tiba dengar azan subuh masuk tu. Waktu tu apa yang nak kena buat Ustaz dari segi hukum hakamnya? Dia puasa ini maknanya bila kita dah sahur itu, dia sahur ni dia tempoh, dia ada imsak dia kan, dia ada tempoh di antara berakhirnya tempoh sehingga kepada waktu azan subuh jadi kalau kita katalah kita terlewat, sebenarnya tempoh sehingga azan itu masih, sehingga sebelum azan maknanya masih boleh makan, tak ada masalah sehinggalah azan berkumandang. Artinya katalah kita makan, dalam mulut kita ada buah-buahan, tiba-tiba Allahu Akbar, maknanya apa yang ada di mulut itu telan saja, yang ada di luar dan kita habis-habiskan kan, keluarkan. Yang dah ada kat tekak takkan nak korek pula kan, yang ada keluarkan, kumur-kumur saja kan. Jadi yang ada depan mata kita dalam pinggan itu janganlah kita habiskan sehingga azan habis. Jadi mana apa yang ada itu kita, yang dah sampai ke tekak telan sajalah. Yang ada di mulut keluarkan dan kita basuh dan kita berwuduk dan kita solat. Itu biasa, memang biasa kita dengar jugalah kadang-kadang kan di kalangan orang yang mungkin terlewat. Jadi zaman Kak Yu lah selalu kita ni. Kan kita makan habis-habis itu cara tak betul. Maknanya sehinggalah waktu azan itu maknanya apa yang ada di tangan ditinggalkan, di mulut dikeluarkan, tapi dia tekak tak boleh lah kan. Macam kita nak korek-korek pula nanti menyusahkan pula. Apa yang ada itu dikeluarkan, sekadar yang boleh dikeluarkan. Betul. Tidak ada masalah itu. Okey. Saya nak bertanya juga bila Ustaz sebut berujuk buku tu, apakah itu buku Marhaban Ya Ramadan ataupun buku Fardhu Ain, kitab Fardhu Ain yang lain? Itulah, itu maklumat saja pada cikgu. Saya sebenarnya memang ada buat buku. Buku yang boleh Ustaz kongsikan buku yang ini tulisan Ustaz? Sendirilah, buku kecil saja sebenarnya. Ini buku yang diterbitkan pertama sekali lah, buku saya dulu tahun 2018. Cetakan pertama 2018 saya buat sendiri dan ada pihak penerbit yang bersudi nak menerbitkannya lah tahun 2018. Alhamdulillah tahun ini juga ada cetakan yang ketiga tahun 2021 dengan wajah yang baru. Wajah baru ini tuan-tuan ada sedikit tambahan lah, ini mungkin promosi sedikit lah, minta maaf tuan-tuan ya. Silakan. 2018 itu hanya elemen-elemen persyariatan, bolehlah sedikit sebanyak untuk kita buat muhasabah dan sebagainya, dan juga beberapa artikel-artikel dan juga tulisan-tulisan saya tentang Ramadan yang saya tulis, yang saya berkongsi ketika saya memberi kuliah dan sebagainya. Saya buat satu artikel berbentuk bacaan. Tapi untuk 2021 ni tuan, saya telah mendapat persetujuan pihak penerbit untuk saya membuat edisi terkini. Jadi ada sedikit penambahan dalam buku saya ini, tajuk yang sama walaupun sebab dia dah ada ISBN, jadi tak boleh nak ubah dari segi tajuk. Cuma saya menambah, dalam buku itu ada checklist ibadah puasa. Kalau buku yang awal tak ada checklist. Tahun ni saya tahu macam mana datang ilham, saya kata buku ini boleh baca tapi lepas baca orang tinggalkan, orang tak. Jadi why not? Bila ada macam jadual tu cikgu, sekurang-kurangnya dia akan sebelum tidur tu mungkin dia tanda lah, dia dah baca Quran ke, dah bersedekah. Jadi dalam tu ada banyak puluhan checklist harian, checklist mingguan, checklist. Itu ada. Kalau boleh Ustaz kongsikan sikit checklist tu. Saya punya itu yang sekarang ni ada dalam komputer, saya tak ingat yang buku tu tak ada dekat depan sekarang. Belum. Yang ini depan saya ni yang awal lah. Edisi awal. Yang baru ini akan keluar pada hari Isnin nanti, esok insya-Allah. Baru dah keluar. Okey. Jadi maknanya siapa yang berminat untuk dapatkan buku Marhaban Ya Ramadan, nukilan Ustaz Hasri bin Harun daripada Unicel, bolehlah hubungi nombor yang tertera. Betul ke nombor tu Ustaz? Boleh. Betul nombornya? Ya. Okey, alright. Jadi bezanya edisi awal dan edisi yang terkini ni ialah edisi yang cetakan terbaru ni akan keluar ada apa lagi ini mengandungi checklist puasa. Ya. Checklist ibadah Ramadan. Untuk orang dewasa ke atau untuk kanak-kanak pun boleh? Boleh dipakai juga. Umum. Secara umum. Dewasa boleh, kanak-kanak boleh. Dia lebih kepada aktiviti harian lah, mana pagi solat subuh, kita dah pergi berselawat kepada Nabi. Jadi kita buat amalan-amalan biasa lah. Sebenarnya kita buat, cuma kita
kita letakkan sebagai satu kaedah-kaedah, so kita tanda lah untuk diri kita sebenarnya, bukan untuk orang lain kan. Mana kita dah buat, jadi amalan-amalan tu mingguannya kita bersedekah, benda-benda itulah biasanya. Jadi bermakna ibu bapa still masih boleh gunakan checklist itu untuk mengajak anak-anak ataupun mendorong anak-anak berpuasa, dan maksudnya dalam sesuai berpuasa kita boleh bersedekah, kita boleh buat melipat kali gandakan ibadah dan sebagainya. Jadi satu usaha yang sangat menarik maksudnya sambil-sambil kita berpuasa tu kita adakan checklist untuk kita semak amal ibadah kita. Dia ada orang tanya ni Ustaz, harga berapa? Harganya RM12. Tapi kalau nak dengan saya boleh hubungi saya, dan juga telefon saya akan post lah dengan postage ni. Dia biasanya standard postage buku ni dalam RM8. Jadilah RM20 lah biasanya kita masuk sekali dengan postage. Ya. Boleh tu, menarik. Kalau berjumpa dengan saya, biasanya saya bagi harga RM10 macam tu tambah postage lah. Biasa kalau saya bagi kuliah, saya jumpa orang tahu Ustaz nak buku, saya bagi tambah postage, saya bagi RM10 je. Sebab saya bukan jual buku cikgu saya ni cuma berceramah, berkuliah, menulis, jadi bukan untuk menjual sangat. Jadi daripada yang ini kos percetakan, urusan-urusan tertentu, jadi kita nak clearkan. Sekadar kata orang apa, melepaskan asas-asas sajalah. Saya nak cuba upload sekejap gambar buku ni. Supaya gambar buku saya nak bagi pada cikgu Alif. Dia cover lain lah, isi dalam tu masih yang lama, tapi tambahan barunya yang termasuk dalam checklist Ramadan. Yang ini yang ada dengan saya ni yang lama punya 2018 dan dia digunakan pada 2019, tapi tidak ada checklist Ramadan. Yang terbaru yang cikgu Alif kongsikan itu ada checklist Ramadan, insyaAllah. Ini yang dikongsi oleh pihak penerbit lah, yang dah disebarkan, dan untuk tatapan minat-peminat lah kalau nak memiliki buku ini, insyaAllah. Saya sedang cuba share sekejap. Kalau ada soalan boleh bertanyakan sementara saya upload sekejap gambar buku ni. Itu gambarnya. Itu ya. Marhaban ya Ramadan. Boleh dapatkan secara terus dengan Ustaz Hasri bin Harun di nombor tentera 012-2247-2765. 012-247. Terlebih 012-247. 012-247-2765. Bukan lebih nombor tu. Lebih pula. Buku Marhaban ya Ramadan boleh dapatkan jangan melepaskan peluang ini. InsyaAllah kalau diizin Allah Ta'ala tahun-tahun akan mendatang, saya akan cuba masukkan juga lah tip untuk melatih anak bulan Ramadan, mungkin boleh dimasukkan dalam itu. Betul, untuk edisi yang akan datang pula Ya, boleh. Menarik tu. Jadi kita betul. Kita open lagi untuk beberapa soalan sekiranya masih ada. Baik, sementara tu saya nak tanya juga, bandangkan kita akan bermula berpuasa tidak lama lagi. Bolehkah Ustaz kongsikan panduan sekarang ni dalam konteks nak membeli juadah berbuka puasa? Walaupun kita masih dalam PKP, tapi rasanya bazar Ramadan dah boleh mula, sebab kita tengok pasar malam pun dah boleh beroperasi. Bermakna bazar Ramadan boleh dibuka berbanding dengan tahun lepas. Tahun lepas memang tak terasa langsung lah daripada suasana bazar Ramadan tu. Jadi seperti yang kita sedia maklum, 2-3 tahun yang lepas kalau ada bazar Ramadan ni macam-macam juadah menu, pelbagai jenis menu yang ada. Jadi boleh tak Ustaz sharekan tips sebagai ibu bapa, bagaimanakah cara ataupun tata cara kita nak berbuka puasa ni yang dalam konteks Islam lah. Kalau Islam ni apa panduan yang Islam berikan kepada kita dalam kita nak berbuka puasa, kalau boleh silakan Ustaz.
Baik. Kalau kita rujuk kepada sirah Nabi ataupun kita lihat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanglah ini satu perkara yang sangat unik dan juga memang sangat menarik. Yang saya percaya bahawa bukan perkara yang sukar untuk kita ikuti sebenarnya, ya. Apa yang diajar oleh Rasulullah SAW itu bagaimana berbuka puasa dengan cara yang ringkas, yang mudah, ya, dengan tidak banyak kalau saya katakan, kalau boleh saya katakan tidak menggunakan kos yang tinggi, kan. Tapi tidaklah sampai kita tidak boleh berbelanja ataupun kita kata orang menggunakan wang kita untuk memberi makanan ketika berpuasa dengan cara yang lebih baik dan sebagainya, ya. Saya tidak mengatakan mewah mana lebih baik apa yang kita, kerana kita mempunyai kemampuan, ya. Cuma apa yang lebih penting ialah kita balik kepada persoalan pembaziran atau tidak. Itu saja yang mungkin Islam berbeza, ya, dengan perkara ini. Maknanya kalau kita berpuasa, tujuannya ialah untuk kita mendapat pertama keberkatan ketika berbuka puasa. Itu satu, tuan-tuan. Bukan makna nak makan seronok, nak makan gembira. Pertama, tanamkan dalam kepala kita ialah keberkatan. Ya. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana bukan mudah nak makan ramai-ramai dengan serentak ni sebenarnya. Betul tak? Yang bekerja macam saya, macam cikgu, kita ni kadang nak dapat waktu masa yang sekali dengan keluarga ni bukan mudah. Ya, malam dapat sekali-sekala tu kira alhamdulillah lah. Itu pun kadang tak cukup quorum pun, anak dekat asrama lah, itu contohnya lah. Walaupun ada kemungkinan berlaku juga. Tapi maksud saya ialah nak dapat sekali duduk dengan keluarga dan tempoh masa yang sama, itu tidak mudah. Maka di situ juga peluang untuk kita menanamkan azam kita untuk keberkatan. Okey, persoalan makan. Ini penting ni, ya, kerana semua orang tahu, ya. Lebih baik bagi saya ialah tak kisahlah kita masak atau kita beli, itu kita serah kepada kebijaksanaan masing-masing. Kerana kita tak boleh kata, masak lebih baik atau beli lebih baik. Tidak. Itu berdasar kepada kemampuan dan juga keboleh usahaan kita lah, ya. Kerana tak boleh, dari segi realitinya macam orang bekerja kadang-kadang memang tak sempat nak masak, jalan jauh, travel dan sebagainya. Jadi mungkin itulah ruang dan kesempatan yang ada untuk kita membeli dan masakan kita. Yang penting apa? Itu persoalan Islam melihat. Yang penting ialah berapa banyak kita beli, dengan banyak mana volumenya, itu yang kita kena lihat. Sebab ketika mana kita nak berbeli, ini kalau kita bercerita tentang bazar Ramadan lah, cikgu, ya. Walaupun saya difahamkan ada beberapa negeri dah tutup, dah tak benarkan bazar, ya. Ini pun saya perasan Sabah tak bagi, dan beberapa negeri lah yang dikatakan begitu. Wallahualam, mungkin adakah mungkin apakah mungkin MKN akan juga memberikan peraturan baru, wallahualam, ya. Jadi kalau kita kata dibeli dalam bazar Ramadan ke atau masak ke, persoalan ialah banyak mana volume. Itu yang kita kena ajar diri kita dan keluarga kita. Yang penting ialah masakan itu sedap, memenuhi apa yang kita dapat rasa dan juga tidak berlebih-lebihan. Islam dalam konteks pemakanan ini soal berlebih-lebihan dan pembaziran. Itu saja yang kita kena jaga. Contohnya macam makanan, tuan-tuan. Kita ni bulan puasa, semualah, termasuk saya pun. Memang dalam puasa ni kita sebelum berpuasa memang semua benda kita nak terkam. Betul tak? Semua benda kita nak makan. Kalau kuih tu kalau 10 jenis kita nak telan. Percayalah, tuan-tuan. Kita pun ada had, kan. Anak-anak kita pun ada had juga. Hanya segelas cawan air lemon dia pun dah cukup lah. Allah, satu hari punya letih selesai dah satu cawan saja, kan. Ini kalau beli air buah sampai yang sebesar macam setengah baldi tu besar dah. Itu macam nak mandi, bukan minum tu. Kecuali beli untuk dikongsi, ya, dengan anak-anak, tak apa. Balik pada persoalan tadi tu, sejauh mana makanan yang penting ialah sederhana. Kesederhanaan dalam makanan. Jenis-jenisnya. Dari segi Islam, makan mesti makan berkhasiat. Islam dah ajar dah adanya buah-buah manis-manisan, antaranya tamar, kurma dan sebagainya. Kalau tak ada, carilah buah-buahan yang berair, manis-manis. Itu pun menjadi sunnah Nabi SAW. Yang lain-lain tu tuan-tuan ibu apa pun tahulah. Ada makanan-makanan yang boleh mungkin menyelerakan makanan yang enak. Ni nak bertanya pula dalam konteks peniaga. Katakanlah ada penonton malam ini yang memang dah berhajat untuk berniaga seperti bazar Ramadan ni, sama ada membuka bazar ataupun sekarang berniaga secara online di rumah, ambil order, delivery. Apakah kadang-kadang bila sebut bazar Ramadan ni, kadang-kadang pembeli dia komen tak cukup rasa lah, ataupun
kuihnya 10 jenis, color macam-macam, rasanya sama. Air macam-macam jenis, tapi dia tuangnya air paip, bacuhnya. Lepas tu kalau nak buat menu special lah, dia buat lah, dia tambah cheese lah, goreng pisang cheese lah, keropok lekor cheese lah, semua dah di cheese kan je kan. Tapi rasanya sama je kan. Jadi kita beli 10 jenis, rasanya satu je. Macam seolah-olah macam ada berlaku penipuan lah. Kalau sebagai customer tu kita rasa tertipu. Kadang-kadang ada juga cerita dipanaskan lauk semalam, contohlah antara dua. Kalau sebelum ni kes kari puff procedure dia, kari puff dia besar tapi isi je sedikit. Jadi mungkin tak boleh kongsikan dari sudut seorang peniaga pula, seorang usahawan dalam dia nak berniaga, menjual produk kepada customer. Kalau boleh bagi pesanan-pesanan kepada, just in case lah kau ada yang menonton live FB malam ni memang dah berniat untuk berniaga masa Ramadan, apakah panduan yang boleh Ustaz kongsikan? Silakan Ustaz. Ya, bukan hanya setakat bulan Ramadan je cikgu. Maknanya ini persoalan asas ialah soal kita kejujuran dalam kita melakukan tugas kita dengan manusia kan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Pada saya itu asas paling basic ya. Yes. Apatah lagi yang mungkin yang mendengar rancangan ini ialah di kalangan para peniaga. Tuan-tuan, kita berniaga ni memanglah nak untung, kita nak dapat rezeki. Tentulah benda itu yang kita target kerana kita nak macam memelihara hidup anak-anak kita. Jadi persoalannya ialah soal keberkatan. Jadi setiap perkara yang kita buat itu, apatah lagi di bulan Ramadan, kan? Di bulan Ramadan ni bulan mulia. Jadi kalau kita berniaga dalam keadaan kita tak jujur, contohnya kita guna benda-benda yang mungkin tidaklah benda yang haram ya, tapi ada elemen-elemen yang tak berapa nak baik, contohnya kita menipu contohnya. Jadi benda-benda macam itu na'udzubillah lah. Jadi elok-eloknya kita hindarkan. Apatah lagi dalam konteks Ramadan ini tuan-tuan, bulan keberkatan, kita berniaga. Bila kita berniaga maknanya yang lebih penting ialah kita nak orang seolah macam kita memberi orang makan berbuka puasa. Ya. Bukan setakat kita beli jual, berarti kita menyediakan masakan atau untuk orang yang nak berbuka puasa tu. Yang datang berduyun-duyun kalau sebelum ni lah ya. Pada Ramadan tu untuk berbuka puasa tuan-tuan. Jadi seumpama orang memberi makan berbuka puasa sangat besar. Jadi sebab itulah ya, kita kena buat yang terbaik lah ya. Kalau macam cikgu kita tadi, mana airnya biar yang bersih ya, makanan biar yang fresh. Kalau tak elok, dan yang paling penting ini yang ustaz saya selalu sebut lah cikgu ya. Orang berniaga di bulan Ramadan ini, yang mana dah berniaga itu sekurang-kurangnya kita bukanlah mana saya kata nak minta supaya jadi rugi, tidak. Kita beri lebih sikit pada orang itu. Dia tak rugi mana. Ya. Bahkan yang lebih-lebihan yang tak terjual tu tambah je bagi kepada. Bisa kita jual ada terlebih 2-3 biji kuih-kuih itu, mana kita kata ini saya tak payah bayar, ini saya sedekahkan. Bukan sentiasa. Ada ruang kita beri, ini yang sangat-sangat besar pahalanya tuan-tuan. Kadang-kadang nampak macam kecil kan, yang bila dah hujung-hujung, contohnya hujung-hujung habis dah dekat buka puasa tu ada makanan lebih, kita beri sedekah kepada mereka yang memerlukan itu. Alhamdulillah. Dan saya perhatikan banyak juga yang peniaga-peniaga ni hantar ke surau sebelum inilah surau bagi makan. Alhamdulillah. Ini satu amalan yang sangat baiklah. Yang paling penting ada yang dia pas kedai sebelah pun sedekah dekat kedai sebelah. Kerana saya percaya peniaga berbuka puasa dekat situ kan. Kan? Kerana mereka berniaga dan tak sempat nak berkemas-kemas sehinggalah berbuka puasa. Dan mereka juga berbuka puasa bersama-sama di situ. Jadi bertukar-tukar ni makanan, alhamdulillah kan, bersedekah. Mungkin ada juga di kalangan pembeli pun memang tak sempat nak balik, terpaksa berbuka di situ kerana jam dan sebagainya. Nah, ini perkara-perkara yang saya perhatikan. Alhamdulillah saya ini tidak berminat sangat membeli barang ni sebenarnya, tapi ada juga pengalaman menyaksikan dan pernah juga terlibat sebagai pembeli-pembeli di bulan bazar Ramadan. Kita perhatikan kerenah-kerenah kawan kita dan sebagainya kan. Peniaga-peniaga ini ada yang begini dan begitu dan sebagainya. Jadi yang lebih penting ialah bagaimana pertama sekali kita kena jujur dalam perniagaan kita, insya-Allah berkat. Keduanya kita bagikan sedekah lebih, yang lebih itu berikan kepada mereka yang memerlukan ya. Tak rugi mana tuan-tuan ya. Kerana orang berniaga makanan ini tuan-tuan, dia punya untungnya besar sebenarnya. Ya, kerana jumlahnya sikit tapi dia boleh bagi-bagi ya. Jual nasi lemak sebungkus, timunnya 2-3 helai saja. Dia beli ini jangan ceritalah ya orang berniaga, sebab saya ada pengalaman bekerja dengan orang berniaga ni, saya tahulah. Kecuali tidak jujur dalam mengurus perniagaan, itu masalah. Tapi kalau dia berniaga masakan, buah-buahan, makanan ni sebenarnya keuntungannya berlipat kali ganda. Yang penting kejujuran dan juga bagaimana kita
menyediakan bahan makanan jualan itu dengan cara yang terbaik, insya-Allah keberkatan ada. Orang berdatang ramai-ramai. Saya berarti ada beberapa orang jiran-jiran saya dulu meniaga, alhamdulillah sedap, memang menguntungkan. Ada lebih RM30, 50 sen. Apa Ramadan, 50 sen tak payahlah, RM30 ambil. Kan? Jadi kalau 50 sen kita sedekah kan, kalau 50 orang datang kita sedekah kan banyak sedekah kita itu. Jadi perkara benda yang bukan susah, tapi kita nak mendidik jiwa kita di bulan Ramadan ini untuk berlaku seperti sedemikian rupa. Ini satu motivasi lah ya, insya-Allah. Saya sendiri ada rakan yang berniaga juadah dan biasanya dia orang berniaga ni ada sebaris tu ada 2-3 kedai lah. Dan memang tengok masing-masing berlawan lah dengan pelbagai juadah dan semua. Dan saya lihat kedai yang rajin bersedekah ni, kadang-kadang tu bila dah petang pukul 3-4 tu kan, dia bagi lauk, dia masukkan sekali kuih. Kita beli nasi, 2-3 nasi, lepas tu dia kuih ni ambil je lah, sedekah je lah. Kedai yang macam tu lah yang memang Allah gerakkan hati customer lebih ramai datang ke situ untuk beli. Sedangkan kedai sebelah tu tak kurang hebatnya juga, dia punya presentation ni semua. Tapi kerana kedai yang saya ceritakan tu dia memang peniaga, dia memang suka bersedekah, suka bertanya khabar dan sebagainya. Jadi pelanggan lebih dekat di hati lah. Maksudnya mungkin Allah lipat kali gandakan rezeki kepada orang-orang yang bersedekah. Jadi alhamdulillah kita pun nampak gaya pun dah hampir sejam setengah juga masing-masing santai dengan Ustaz malam ni. Maklum lah dah lama tak berjumpa sama-sama belajar dah dekat 20 tahun rupanya kita sama-sama terlibat dengan aktiviti NGO dan kemasyarakatan, aktiviti dakwah bersama dengan Ustaz Sasri. Banyak pengalaman dan juga ilmu yang saya dapat bila berkhidmat bersama dengan Ustaz, dan terima kasih Ustaz kerana sudi meluangkan masa. Dan untuk akhirnya boleh Ustaz simpulkan kepada untuk ibu bapa yang hanya ada beberapa hari saja lagi ni, kalau nak buka kitab tu nak bertelaah takut tak cukup lah tapi at least dapat pesanan kepada ibu bapa yang pada anak-anak nak belajar berpuasa ni sebagai orang kata rumusan akhir. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Cikgu. Ringkas saja tuan-tuan ya. Ini perkara yang mudah kita buat, mudah kita laksanakan. InsyaAllah kita nak berpuasa panjang umur, kita akan bertemu bulan Ramadan dalam beberapa hari lagi. Saya apa yang saya lalui dan saya nak kongsi dengan para ibu bapa sekalian ialah ambil kesempatan ya dalam tempoh 1 hari 2 hari yang akan datang ini ialah untuk ambil kesempatan kita solat berjemaah bersama-sama dengan anak-anak kita. Ya, solat berjemaah dengan anak-anak kita dan kita sembang sama-sama anak-anak kita tentang puasa. Ya, ambil kesempatan. Bukan nak lama tuan-tuan, bukan nak bersyarah, bukan nak berkuliah pada anak-anak, tidak. Kita sembang-sembang. Solat maghrib bersama, kemudian kita duduk dengan anak-anak kita, ataupun kalau tidak dapat bersolat pun maknanya dapat bersama makan, kita sembang tentang puasa. Ya, dengan anak-anak kita. Bukan nak suruh tak apa sangat, tapi bagaimana kita nak bagi satu kesedaran kepada diri kita, isteri kita, anak-anak kita tentang puasa ni pada yang masa yang kita akan lalui. Yang lebih penting adalah kesediaan kita, supaya jangan kita besok nak tarawih, besok nak puasa. Dia tak macam tu. Maknanya kita dah ready 2-3 hari sebelum kita nak puasa ini, dengan semangat kita, dengan harapan kita, dah bagi tahu pada anak-anak dan isteri kita dan sebagainya, untuk sama-sama kita kata orang apa, mindset kita. Mindset. Bulan puasa kali ini kita berpuasa maknanya dalam suasana yang keadaan sekarang lah, yang dengan pandemik dan sebagainya, macam-macam cabaran, mungkin kita kena ada had-had tertentu dan sebagainya. Dengan sekarang ni pun dengan pandemik ini, surau-surau pun bukan terbuka macam dulu-dulu ya. Mungkin terhad, jadi kita mungkin ada sebahagiannya terpaksa solat di rumah, jadi kita buat solat tarawih bersama-sama dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itu kita clearkan mind kita dengan keluarga ya. Jadi berpuasa tidak hanya sekadar berpuasa, ayah puasa, anak puasa, mak puasa, okey buka puasa, makan Nabi Majid, tidak. Tapi kita dah mindset yang keluarga kita nak dapatkan, pertama ialah keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bulan berkah. Semua kita tahulah, bulan berkah, bulan rahmat, bulan dijauhi daripada api neraka. Jadi kita nak capai perkara itu, pertama ialah niat kita. Pasangkan niat pada anak-anak kita, keluarga, isteri kita, ada guru-guru kita, contohnya mak ayah kita, kalau yang mana ada mak ayah duduk dalam rumah kita tu, pasangkan niat kita nak berpuasa. Mudah-mudahan puasa pada kali ini puasa yang paling terbaik. Kan, walaupun setiap tahun kita sebut macam tu, tapi itu harapan kita. Harapan kita kan, macam saya sebut tadi, saya walaupun faham agama, belajar agama, kadang ada perkara yang saya tak buat pada tahun lepas dalam apa yang saya laksanakan. Jadi kita tengok balik,
kita sama-sama langkahkan. Mungkin dulu kita tak banyak baca Quran, tambah lagi. Mungkin tahun ni kita tak banyak qiyamul lail, tambah lagi. Macam tu Jadi kita nak lihat mungkin insya-Allah anak-anak kita mungkin anak kita ni malas contohnya. Jadi kita tarik mereka, galakkan mereka bersama-sama dengan kita insya-Allah. Jadi mungkinkah bulan Ramadan ini jadi bulan yang mana kita dapat memberi satu perubahan. Pertama, minda anak-anak, jiwa kita, isteri kita, anak-anak kita supaya mendapat keberkatan. Tidak lain yang kita nak tuan-tuan, para guru, para asatizah sekalian, teman-teman saya, ialah barakah, takwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi kalau itu dapat kita mindsetkan, mulakan dengan diri kita dan keluarga kita insya-Allah. Semua rumah kalau buat begitu tuan-tuan, masya-Allah, Allah SWT mendengar harapan dan doa yang kita nak. Jadi itulah sedikit sebanyak harapan saya. Dan juga kerana tajuk kita ni cikgu tadi tentang melatih anak-anak, jadi sama-samalah kita mulakan sebagai bapa, sebagai ibu, galakkan anak-anak kita berpuasa, bagi rangsangan kepada mereka untuk berpuasa. Bagi anak-anak yang bawah umur, jangan paksa terlalu sangat, bagi mereka kebiasaan, seronok berpuasa, Alhamdulillah. Mungkin setahun 2 tahun, yang umur 3 tahun tu jangan paksa mereka, kesian mereka. Kadang-kadang saya tengok ada jiran-jiran tetangga ni melepek anak-anak dia tak bagi buka puasa. Jangan macam tu, nanti apa pula jadi kan. Dia nak makan, bagilah. Dia tak boleh bagi, tak apa. Tapi besok biar dia puasa lagi. Bagi. Jadi rangsangan itu memberikan kekuatan kepada dia. Bagi anak-anak dewasa tuan-tuan, kita kena tegas sikit. Kita bagikan mereka semangat. Kalau mereka melanggarnya, kita bagi sedikit teguran dan nasihat, tapi sampaikan dengan ilmu, bukan dengan emosi, dengan ilmu supaya mereka tahu bahawa kenapa perkara itu sangat penting. Jadi itulah sedikit sebanyak cikgu. InsyaAllah di kesempatan kita boleh jumpa dalam masa-masa yang lain dengan topik-topik yang berbeza mungkin yang boleh kita kongsi dalam serangka keluarga ni insyaAllah. Mudah-mudahan saya sampaikan ini yang mendapat keberkatan. Mohon maaf, saya ucap tahniah dan juga selamat. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua guru, cikgu-cikgu, ibu bapa yang mendengar pada malam ini insya-Allah, dan kita panjang umur dapat melangkah pada bulan Ramadan yang hampir nanti insya-Allah. Sekian. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak yang berbagi Ustaz. Saya sangat tertarik dengan cadangan Ustaz. Maksudnya dalam beberapa hari ini kita sempat lagi untuk kita bersolat berjemaah bersama ataupun waktu makan tu kita refresh balik tentang puasa, dan saya rasanya mungkin ibu bapa boleh juga berkongsi tentang hikmah puasa, mengapa kita perlu berpuasa, nak merasai kesusahan orang, rakan-rakan kita, rakan Islam di negara-negara lain yang kita ni nikmat yang Allah bagi kita ni dah lebih banyak dibanding dengan rakan-rakan Islam kita, saudara semuslim kita di negara lain kan. Jadi itu pun akan mencetuskan motivasi kepada anak-anak juga untuk mereka semangat untuk berpuasa. Jadi insyaAllah kita cuba yang pada boleh kita kekalkan keseronokan berpuasa ni, terutama pada anak-anak yang di usia muda. Itu yang paling penting. Terima kasih banyak Ustaz atas nasihat dan juga panduannya. InsyaAllah jika ada rezeki kita bertemu lagi, dan kepada para imam masih tidak terlewat lagi untuk berkongsi live FB ini. Sehingga sudah tamat siaran live, kita boleh berkongsi recorded live kepada rakan-rakan yang ada rasakan perlukan tips-tips macam mana nak mendidik ataupun menggalakkan anak-anak yang berusia muda ini berpuasa. InsyaAllah banyak manfaatnya. Jadi terima kasih sekali lagi Ustaz. Kita bertemu, jika rezeki kita bertemu lagi, dan kepada para ibu bapa, kita sampai di sana saja dahulu. InsyaAllah kita melangkah ke bulan Ramadan dengan lebih bersedia selepas ini. Ahlan wa sahlan Ramadan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.